Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masih lagi diberikan kesempatan kepada kita, dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pelbagai nikmat, termasuklah dua nikmat yang terbesar daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat lain yang menyempurnakan kehidupan kita seharian. Nikmat sihat, dia boleh buat amal ibadat dengan sempurna, boleh hadir semaya berjemaah, alhamdulillah. Kemudian nikmat kesempatan, ada masa. Kita nak meluangkan masa kita untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Di masa ni dia kena ada masa untuk Allah Ta'ala, ada masa kita dengan masyarakat, ada masa untuk kita dengan diri sendiri. Jadi diberikan peluang oleh Allah Ta'ala, ada juga masa untuk Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada setengah orang tu tak ada masa nak untuk Allah Ta'ala. Dia pagi hijau kelik gelap, malam rehat tidur, bangun pagi hijau pula kelik. Begitulah putaran kehidupan dia sehari-hari. Orang lagu ni kata ulama rugi dia. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita nak bercucuk tanah, yang mana hasil kita ambil masa hari akhirat. Kalau atas dunia ni kita tak ada menanam, tak ada hasil lah kita esok-esok ni. Jadi ayatnya diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kita hadir ke rumah Allah Ta'ala. Ini alhamdulillah ramai. Lebih kurang 100 orang, lebih kurang dia. Maknanya ramai, alhamdulillah. Kenapa? Masih ada lagi semangat kita untuk kita mengaji, sama-sama nak baiki diri, sama-sama nak memperbaiki kehidupan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah Ta'ala catat sebagai salah satu daripada ganjaran pahala yang kita nak bawa untuk kita menghadap Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati. Kalau kita jauhi muka surat sebelah, yang merasa kalau kita ada pada tuan-tuan, puan-puan, muka surat 28. Dan insya-Allah kita masih lagi berada dalam perbincangan kita tentang salah satu daripada anggota hak wajib kita jaga. Daripada banyak-banyak anggota hak Allah Ta'ala bagi kepada kita, yang mana semua itu akan dipertanggungjawabkan. Esok-esok Allah Ta'ala kita tanya belakang hak dia bui, termasuklah anggota kita tu. Maka insya-Allah pada malam ini kita masih lagi meneruskan pada bab fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Di lidah pada kitab disebut lidah, tapi hak sebenarnya bukan ain lidah tu, bukan lidah hak duduk dalam mulut tu, tapi yang dimasukkan dengan lidah iaitu kata-kata kita, lisan kita, pertuturan kita, percakapan kita. Dia ada pun lidah dalam mulut boleh jaga belakang, katuk mulut kak. Tak ada apa lah, beres, boleh jagalah. Tapi hak di sini ulama sebut kepada kita untuk kita jaga daripada lidah kita atas asbab lidah itu yang berkata-kata, maknanya daripada percakapan kita itulah. Baik. Maka pada malam ini kita sambung. Baik, dan telah menceritakan oleh Al-Baihaqi. Jumpa apa? Dia telah menceritakan oleh Al-Baihaqi, makna kata oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dan At-Tabarani dan Abu Syekh dan Abu Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Ini maknanya hadis ini ramai yang meriwayatkan hadis ini, tapi hak asalnya daripada siapa? Daripada dua orang yang menukilkan ataupun menyebutkan, diambil daripada kata-kata
daripada Jabir bin Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Maknanya daripada dua orang ni, maka waktu bilah oleh hadis ini oleh Imam Baihaqi, oleh Imam At-Tabarani, oleh Abu Syekh dan juga oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Pak orang ni dia nukil daripada kata-kata Jabir dan juga Abu Sa'id radhiyallahu anhuma. Jabir ni asal nama dia Jabir bin Abdullah, salah seorang daripada sahabat Nabi rahimahullahu taala. Hebatnya dia ni, kata ulama rahimahullahu taala, salah seorang ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Bahkan ulama sebut lebih kurang 1540 hadis Nabi dia nukil ataupun dia meriwayatkan hadis Nabi. Dia ni kata ulama rahimahullahu taala juga, dia ni merupakan salah seorang daripada 70 orang sahabat Ansar hak batu orang Islam di Madinah. Ansar orang hak tunggu di Madinah, kena faham. Muhajirin orang Mekah hak berhijrah. Ansar orang hak ada dah di Madinah. Maka kata ulama Sayyidina Jabir ini salah seorang daripada hak berada di Madinah, orang Ansar yang tolong Nabi. Dia bersama sahabat-sahabat Nabi lah. Dan kata ulama juga Sayyidina Jabir bin Abdullah ini meninggal di Madinah pada tahun 74 Hijrah. Maknanya 74 tahun lepas pada hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Hebat dia ni. Dia kata kan, berkata keduanya, maknanya daripada Jabir dan juga Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, dia kata kan, bersabda Rasulullah SAW. Nabi sebut, Nabi kata kan, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala anna ar-rajul qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alayhi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuh. Nabi sebut kepada kita, artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Maknanya jauh tu bukan setakat jauh diri, bukan setakat jauh di kamu tu kamu atas seseorang itu, tapi dirimu sendiri tu kena jauh. Apa dia? Dan jauhkan oleh kamu akan mengupak. Dia mengupak kena jauh. Nabi ajar pada kita. Dia kena elok, kena jauh, kena menjauhkan dirilah. Kerana apa? Kerana bahawasanya mengupat itu lebih bersangatan daripada berzina. Kenapa kata ulama rahimahullahu taala bersangatan itu dari segi akibat dia. Kenapa? Kerana berzina ini, bagaimana mafhumnya kita faham bahawasanya berzina ini merupakan salah satu daripada perbuatan yang Allah Taala laknat. Orang berzina dia lu'inallahu zina. Allah Taala laknat kepada orang-orang yang berzina. Benci Allah Taala. Bahkan Allah Taala sebut dalam Quran daripada surah Isra, qala Allah Taala wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Allah Taala sebut kepada kita. Allah Taala kata janganlah kamu menghampiri zina. Mana kata Allah Taala larang dekat zina. Dekat apa Allah Taala larang tu? Kita menghampiri tu Allah Taala larang tu. Apatah lagi kita buat zina. Dia besarnya dahsyatnya dia ni. Maka sesungguhnya kata Allah, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dia perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, mana kata yang bawa kepada banyak kerosakan. Asal daripada zina jadi bunuh. Dia bunuh nasab, bunuh keturunan, bunuh diri sendiri dengan Allah Ta'ala. Dia banyak dosa duk puah, duk bertepek dengan dosa atas sebab zina tadi. Sebab tu Allah Ta'ala larang. Bahkan kata ulama rahimahullahu ta'ala, bagaimana juga disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala melarang para hamba daripada perbuatan zina dan menegah daripada mendekati. Bukan setakat zina, dekat pun tak boleh dah. Sebab tu jangan bawa kita kepada benda-benda yang boleh hampir kepada zina. Lagu mana? Banyak punca dia. Lalu ni kau dunia moden, kau cepat bawa kepada zina, kau mudah terdedah kepada zina. Kenapa? Inilah yang dikatakan sebagai wala taqrabuz zina innahu kana fahishah. Besarnya dari segi perbuatan tersebut, kekejiannya Allah Taala sumpah dia atas orang-orang yang berzina kepada Allah Taala. Di maknanya kenapa? Kerana zina itu merupakan salah satu daripada jalan-jalan yang jahat di sisi Allah Taala. Di maknanya benda yang Allah Taala larang dulu lagi kita kena jauh, apatah lagi buat. Tak kira lah zina atau apa saja maksiat kepada Allah Ta'ala.
Bahkan kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, kalau kita tengok pada semua agama bersepakat atas haramnya zina dan menentangnya dengan keras. Bukan setakat agama kita yang dalam kitab pak-pak kita Allah Ta'ala turun, Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran, ke semua kitab-kitab tersebut telah menetapkan bahawasanya haramnya hukum zina. Cuma kadang-kadang berlaku dan jadi longgar. Sebab apa? Ada tangan-tangan yang mengubah kitab-kitab tersebut. Bagaimana kitab Injil yang turunkan kepada Nabi Isa, maknanya kitab itu kata ulama beri ke asalnya betul, dengan cara jalan cerita jalan betul, hukum hakikat jalan betul, tapi diubah-ubah oleh tangan-tangan manusia. Daripada sebuah kitab jadi dua kitab. Kitab lama, kitab baru. Oh, dia ada lagu tu. Dari dua jilid, dua bahagian. Kenapa? Kerana tangan-tangan mereka inilah yang menyebabkan banyak hukum-hukum yang ditukar, ditipu oleh mereka mengikut kehendak mereka sendiri. Tapi hakikat asalnya semua agama, kata ulama, semua agama mengharamkan zina. Bahkan agama-agama selain daripada Islam juga tak sah. Kenapa? Kerana bawa kepada kerosakan. Ni nak ayatnya besarnya zina. Tapi nak ayatnya dalam hadis sebut saat ni, berat-berat zina, berat lagi orang mengumpat. Ni. Maknanya hadis sebut tadi lah ke mana? Bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Kenapa? Dikatakan bagi Nabi SAW betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada berzina. Maka satu ketika ditanya kepada Nabi, apa kan? Dia berat dah zina, tapi apa dikata sebagai mengumpat itu lebih berat daripada zina? Maka sabda Nabi katakan bahawasanya seorang laki-laki terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Orang berzina, orang buat maksiat, minta taubat dengan Allah Ta'ala, minta ampun daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala ampun, maka selesai dah dia. Mana tu dari segi orang berzina. Tetapi dan bahawasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Ni bahaya, ni bahaya. Dia tu tak apa selagi mana tuai hak kita mengumpat tu tak apa pada kita. Sebab itulah atas dunia ni kalau boleh biasa selesai, kalau ada salah lagi minta maaf selalu. Hak lagi baik tak usah buat dulu lagi. Kenapa payah? Maknanya terpaksa merendahkan ego kita pergi minta maaf. Buat salah pergi minta maaf. Dia ngumpat gitu, ngumpat gini. Masa ngumpat sedap. Dia sedap, cocek. Kalau kedai kopi kat kita nombor satu. Tempat lain lah, bukan tempat kita. Tempat kita bagus belaka. Kapal lain. Maknanya bila mana selagi mana tuai hak kita duk ngumpat tu tak apa kita, maka selagi itulah dosa kita bersatu. Atau lepas atas dunia ni malu gak esok-esok kena mengakuk cari siapa dia hak kita buat, kita mengumpat atas dunia. Ni maknanya hak tu yang dikatakan kepayahan pada kita. Kalau taubat ni dengan Allah Ta'ala lah, kita berzina, kita bukan kata nak suruh berzina dok, tapi nak dari segi beratnya balasan dia ataupun akibat dia, akibat daripada mengumpat tadi. Sebab itu kata ulama rahimahullahu ta'ala, syarat taubat dia ada 4. Dia 3 tu bersakut dengan Allah Ta'ala dari diri sendiri. Manakala yang keempat, dia kena istihlam, itu halal. Ni dosa dengan orang lain, dosa dengan Allah Ta'ala tak apa. Bukan tak apa tu boleh buat dah. Maknanya selesai bila kita bertaubat. Taubat yang kata taubat nasuha. Bukan taubat ulu golok. Taubat-taubat buat puluk. Dah. Maknanya taubat betul-betul taubat lah. Maka satu ketika Allah Ta'ala akan ampun. Tapi kalau kita mengumpat, maka tak sudah dengan kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Bahkan kena minta ampun juga dengan orang-orang yang telah kita umpat tadi. Itu payah. Kadang-kadang mari malu mata. Kadang-kadang mari tak gamu. Masa mengumpat sedap. Maknanya dikatakan sebagai persangatan daripada zina atas sebab susahnya kita nak minta keampunan bukan setakat daripada Allah, tapi juga daripada orang-orang yang kita mengumpat tadi. Sebab tu kena beringat nak mengumpat, kena fikir ni payah nak minta maaf dengan orang ni. Kita mazhab Syafi'i kata ulama kena secara detail. Dia secara ijmalan. Dia kena detail so dia tak hati gaja pagi gaja minta maaf kuasa-kuasa tak selesai kalau kita mazhab Syafi'i. Noyak minta maaf aku curi telur ayam, aku ngumpat kamu, aku kata kamu. Pun noyak berlaku.
Sebab tu kena fikir, nak kata, nak mengopak, nak kecek, kena fikir apa dia akibat dia. Dia maknanya beringat supaya kita tak termasuk daripada kalangan orang-orang yang suka mengopak. Dan seperti menyalahi janji yang adalah ia salah satu daripada segala alamat munafik. Dia maknanya dari segi kita kecek ni kena jaga. Kenapa? Kerana kadang-kadang lidah kita boleh bawa kita kepada ciri-ciri orang munafik. Duduk mana? Duduk di lidah juga. Aku senang kali jaga lidah ni. Dia payah. Kenapa? Lidah boleh bawa kepada kita ni ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Nabi kata kan, sabda Nabi SAW, ayatul munafiq salasun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ini hadis. Kata Nabi SAW, artinya tanda munafik itu ada 3. Ini ciri-ciri kita nak kenal yang munafik. Lagu mana? Yang pertama, apabila bercerita ia nescaya berdusta. Ni daripada lidah ni. Bila kita kecek pelawak semacam, tipu kau tu, tipu kau ni, lipat kau tu, lipat kau ni, mari daripada lidah belaka tu. Maknanya bila kecek pelawak, dusta, bohong dia, maka dia tu antara orang munafik. Yang kedua, dan apabila ia menjanjikan ia akan kebanyakan nescaya menyalahi ia akan janjinya. Ada janji dengan orang gitu gini tapi tak mengotakkan janji. Hak ni cerita. Hak ni makanan kita sehari-hari sebenarnya. Tapi tidak tahu tempat kita ke apa lain. Tambah-tambah musim-musim ni dia banyak janji-janji. Nak wika tu, nak wika ni, nak beti supaya kabar lasuh. Macam-macam. Dia nak belaka, nak baik kata lembut lidah belaka duk royak. Dia tahu aku ni, tapi sekadar hanya janji, siapa masuk tak selesai janji dia. Makna menyalahi janji. Orang lagu ni Nabi sebut juga merupakan ciri-ciri orang munafik. Kita tak kata kau orang ni, kata kau orang negara lain. Pak kita tak ada bagus belaka, alhamdulillah. Dan apabila dipercayai, ni orang golongan ketiga yang dikatakan ada ciri-ciri munafik juga, apabila dipercayai akan dia nescaya khianat ia. Orang beri amanah, orang suruh jaga kau tu, jaga kau ni, buat kau tu, buat kau ni, amanah dipertanggungjawabkan kepada dia, tapi dia khianat. Dia menipu. Orang latih dia sebagai ketua kampung kau, orang latih dia sebagai tok ngulu kau, orang latih dia sebagai ahli parlimen kau. Contohlah tempat kita. Tapi dalam masa sama dia khianat. Makan kot pay, makan kot kaki, ada belaka cerita. Maknanya orang-orang ini kata Nabi SAW daripada kalangan orang-orang yang munafik. Punca daripada mana? Daripada lidah belaka. Kecek menipu daripada lidah. Janji, lepas tu dia salah janji dia daripada lidah juga. Dia amanah percaya kepada orang-orang agak ke dia, tapi dia khianat. Semua ini merupakan satu sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang menjanjikan ataupun menempatkan dia daripada kalangan orang-orang yang ada ciri-ciri munafik. Sebab itu kena beringat. Dia kata ulama juga dari hadis lain, Nabi sebut kepada kita hadis Muslim, ayatul munafiq thalathun wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Nabi sebut dari hadis lain juga, tanda munafik itu ada 3. Walaupun orang tersebut puasa, dia buat solat, lalu ia klaim, dia kata dia muslim sekalipun, tetap dia dalam keadaan dia ni orang-orang munafik. Bahkan hadis lain Nabi sebut juga daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi kata kan, arba'a man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi qaslatan minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq, hatta yad'aha idza tumina khana, wa idza haddatha kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khasama fajara. Ini hadis lain dia berubah, berbeza sikit. Nabi katakan tanda-tanda munafik, seseorang itu bila ada 4 tanda ni, maka dia ni dikatakan sebagai orang munafik tulen, munafik sejati. Spesial ni nama ni. Ke mana? Jika dia memiliki salah satu tanda, maka dalam dirinya ada tanda munafik hingga dia tinggal perilaku tersebut. Selagi ada tanda ni, maka dia akan kekal digelar sebagai orang munafik yang sejati. Apa dia? Yang pertama, diberi amanah, dia khianat. Yang kedua, bila berbicara dia dusta. Yang ketiga, bila janji dia tak penuhi. Yang keempat, bila mana dia perselisih, dia baloh, dia kelehir, dia tak belaga angin, maka dia akan buat zalim pada orang.
Kena beringat. Takut kenapa? Kerana takut kita ni termasuk daripada kalangan orang-orang yang munafik. Munafik kata ulama rahimahullahu taala, antara orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang tak layak mendapat hidayah daripada Allah Taala. Baik, sambung lagi. Dan seperti berbantah-bantah. Ini pun cerita pasal lidah juga, pasal lisan juga. Seperti berbantah-bantah. Apa berbantah-bantah ni? Berbantah-bantah itu dikatakan oleh ulama sebagai orang yang kerahking lah kalau kita kan. Oh ya kau tu dia kona kau tu. Dia kerahking, dia nak menegakkan sesuatu yang tidak betul lah. Jadi orang bertengkar dengan kata-kata. Dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Ni pun ada juga pasal orang berhibalah, berhikecek benda-benda yang tak ada faedah. Ada kadang-kadang duduk kena kopi pagi gelap. Test cawe tapi tak kecek ke apa tahu. Kalau tak boleh nak tulis dalam buku. Kenapa tak ada faedah? Bukan setakat faedah dunia, faedah akhirat pun tak ada. Sekadar habis masuk. Kalau orang munafik janji nak kita katakan dia tak mahu. Kalau kita jumpa dia kata munafik, kita kata kita apa? Kata tu dia. Jadi janji nak kita tak ada misalnya. Tapi mana tak? Kita kata lalu serius. Okey. Yo, dia lagu ni. Kaedah munafik ini adalah penetapan ataupun kriteria yang disebut oleh Nabi. Nabi gambar tu gini. Adapun hak kita sesama manusia, dia tak boleh nak ubi direct lagu tu. Dia ada adab dia. Orang panggil litakrim, untuk kita memuliakan sesama kita, ada adab dia. Dia. Kenapa? Kerana benda ni walaupun kita tahu dia ni adalah ciri-ciri dia, ada tanda-tanda dia dah, tapi kita ni benda atas muka tak boleh. Bahkan Nabi juga lari kita tunjuk atas muka orang Yahudi, kita kata, "Hei mu Yahudi, lebih-lebih lagi kita orang Islam." Di situ kita kata dia tu tak semaya, mu ni kafir. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun jelas dia ni, kata-katalah dia ni betul tu. Jelas dia ni tak semaya dan sebagainya, maka bila mana dia menafi, maka hukum dia menjadi jatuh kafir. Kita kata, contoh kita kata semaya ni tak wajib. Maka tentu dah kalau ikut pada hukum usuluddin, pada bab akidah hak menafi kewajipan solat, hukum dia jatuh kepada kufur, murtad. Boleh kita nak kata dia kafir? Tak boleh. Jangan menghukumkan orang. Maknanya atas dasar kita lil ihsan, atau buat kebaikan sama manusia, jangan. Kenapa kita ada boleh ta'abud, adab sesama hamba. Walaupun kita tahu jelas-jelas dia lagu tu. Kenapa benda ni satu benda yang seolah-olah kita nak rapah kerja Tuhan tak ni. Nak kata munafik atau atas Allah Taala berlaku. Nak kata dia kufur atas Allah Taala juga, walaupun tanda-tanda sudah jelas. Hak kita, buat hak kita sesama manusia. Hormat dia, jaga aib dia. Walaupun kita tahu aib dia tu, orang tahu belakang dah dia ni jenis sekian, orang tahu belakang dah gaya-gaya dah sekapur. Tapi kita nak pergi royak pula, nak tunjuk depan muka dia pula, demo ni gini tak boleh. Maknanya jaga adab kita sesama manusia. Mana hukukillahi au hukuki ibadi. Hak kita dengan Allah Taala kena jaga, hak kita sesama hamba kena jaga. Barulah kadang-kadang barulah tu tak jadi depan dah dia. Jumpa kali tunggal lah tak jumpa depan. Sebab apa? Sebab penuduh. Jadi benda ni hak kita, buat hak kita dengan manusia kena jaga juga. Walaupun jelas-jelas dia ni menepati ciri-ciri hak Nabi royak tadi. Maknanya kaedah dia lagu tu lah buat baik sama manusia. Jaga hati. Kalau kita perhati dia lagu tegak ayat dah. Dia kadang-kadang berasa nak marah doa dia. Dia lama doa janji. Tapi gitulah, maknanya hak kita buat hak kita sebaik-baiknya. Dan kita bila kita satu sekali bila kita hubungan kita baik dengan orang baik dengan kita, walaupun dia ada dosa, ada silap kita. Nabi lagi hebat ujian Nabi. Tapi Nabi tak pernah kata untuk menunjuk orang yang gini tu. Kenapa? Dia tahu hak dia sama manusia. Baik. Dan seperti berbantah-bantah, berhibalah dan berkata-kata pada barang tak memberi faedah. Kecek benda-benda hak kosi tak ada faedah, maka hak ni pun Nabi lari juga. Nabi tegur juga. Kenapa? Sabda Nabi SAW, Nabi kata, man
man husnil islam mar'i tarakuhu ma la yu'nihi. Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Nabi katakan termasuk daripada keelokan Islam seseorang ialah dia tinggal sesuatu yang tak memberi manfaat kepadanya. Ni antara kehebatan orang Islam. Orang Islam, orang beriman dia jaga. Tengok benda tu ada faedah bodoh. Kalau sekadar nak habis masa, kalau sekadar nak buang masa, tak sebuat lah. Kenapa? Kerana masa kita tu sepatutnya lebih baik kita isi dengan benda yang berfaedah. Bukan setakat faedah dunia, lebih-lebih lagi pada faedah, memberi faedah pada akhirat. Nah, sebab tu kita apa sebut tadi kan, meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Dia tak mahu kau kena kopi dah, tak ada masalah. Gini ni kau nak tak ada masalah, tapi kecek dia benda-benda beri faedah. Dia saling menasihati kau. Dia kecek benda-benda baik, insya-Allah. Benda tu jadi satu ibadat juga. Benda baik, bila kita niat atas ibadat dia jadi ibadat. Kita kerja benda baik. Cari rezeki untuk anak isteri kita, untuk tangga kita, benda baik. Kita niat kerja kerana Allah Ta'ala jadi ibadah. Hatta tidur sekali pun boleh jadi ibadah. Kita nak tidur, kita baca doa, kita niat aku tidur ni ya Allah untuk aku rehat, aku nak kerja cari rezeki untuk anak isteri aku sebagai satu tanda aku nak jalan amanah aku. Baru jadi ibadat, dia mudah. Semua kerja bila ada benda kebaikan, dia niat kerana Allah Ta'ala, maka jadi ibadat. Itu yang dikatakan sebagai benda yang biasa tapi luar biasa. Nampak biasa tapi pahala mengalir. Baik. Dan seperti mengadu-ngadu. Ini pun cerita daripada lidah juga. Akibat daripada lidah juga. Orang yang suka mengadu-ngadu, kalau kita kat jenis batu api lah. Ni wayak korang tu lagu lain, wayak lagu ni lagu lain. Menghasut lah kalau kita hasut. Dia mengadu-ngadu, ngacu lah. Dia mengadu domba tu. Baik. Sabda Nabi SAW, Nabi kata dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannata namam. Nabi sebut, artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Orang mengadu-ngadu ni Nabi larang lah. Bahkan Nabi kata dah tak boleh masuk syurga orang lagu ni. Berhi bawa mulut lah kalau kita kan. Dia kata gitu, dia kata gini. Padahal kadang-kadang benda ni boleh jadi, boleh satu benda boleh jadi balah. Ada juga. Dia kenapa daripada mulut aku ni. Bahkan antaranya Sulaiman bin Daud rahimahullah ta'ala katakan, iyyaka wan namimah fa innaha ahadun minas sayfi. Kena ingat, jauhilah daripada mengadu domba kerana ia salah satu daripada pedang. Kenapa? Dengan kita berkecek lagu tu boleh merosak ke orang. Dia boleh bunuh silaturahim, jadi kebalah, jadi kebermasalah. Kenapa? Kerana mulut kita yang mengadu-ngadu, duk kata. Bahkan Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, surah Al-Qalam, Allah Ta'ala katakan, wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zanim. Allah Ta'ala sebut, dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina, yang suka mencaci, lagi suka menyebarkan fitnah, hasutan. Dia asuk ke orang, dia kata gitu, dia kata gini, bisik ke belakang, depan dia kata lagu mana? Yang sangat-sangat menghalangi amalan-amalan kebajikan agama. Bila buat lagu tu, jadi agama tak, kebajikan tu tak ada dalam diri dia. Kenapa? Duk bawa cerita orang, duk mengadu domba, duk kecek, duk pelago orang. Lagi yang sangat-sangat berdosa, bukan setakat boleh menyebabkan tersekatnya, terhalangnya kebajikan, boleh menyebabkan jadi jatuh pada dosa yang jahat, yang kejam, maka sesuatu itu yang terkena akan kejahatan tu. Maknanya Allah Ta'ala pesan juga kepada kita, orang-orang macam ini antara orang-orang yang disuka segala kebajikan dalam diri dia, bahkan dalam agama dia, serta menjadi kesal itu jadi berdosa. Menjaga. Semua ni berpunca daripada lidah, daripada lisan kita juga. Dia kena jaga mulia. Baik. Menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Hudzaifah. Daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Mereka ini merupakan daripada kalangan ahli-ahli muhaddis mereka ni, orang-orang yang pakar daripada hadis. Dia katakan, dan sesungguhnya telah infaliqul ulama ataupun ittifaq ulama, sepakat para ulama
Lagu mana? Atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Bukan setakat dosa besar. Iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengahnya. Royak kabel tu, royak itu dia pergi cerita kat orang lain. Tu maksud pindah tu. Kenapa? Kerana tujuan membinasakan antara mereka itu. Mana cari banduh belakang ni. Dia orang tu kata gitu, dia buat gitu. Dia tu kata dia mau gini. Dia. Lepas tu, ya orang kahwin ni pula. Kahwin tu pula. Dia tu kata dia mau gini. Tu maksud dia. Mana orang lagu ni, kata pengarah kita sebut tadi, dikatakan oleh Nabi, ittifaq para ulama bahawa benda ni dosa besar. Kena ingat model. Dan menjadikan mereka itu berkelahi atas sebab kata-kata yang disebut tadi, jadi kau baloh, jadi kau kelahi, jadi musuh, jadi dosa besar tu. Ada pun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka itu, yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia. Kalau lah atas sebab nak nasihat tak apa, tak ada masalah. Niat kita nak nasihat, dia tu kayak demo supaya demo ni gini. Dia tu kayak demo supaya demo ngaji mari balasa. Dia atas sebab kita nak nasihat, tu tak apa. Tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Kalau lagu tu tak apa. Hak tak bolehnya atas niat kita nak pelagor, itu tak boleh. Ada bukan nak bagi nasihat, nak suruh dia jadi baik, nak suruh dia dibawa kepada kebaikan, maka hak tu tak ada masalah. Tak jadi sebagai salah satu dosa besar. Tapi cara pakai benda tu jadi, maka wajib ia. Jadi wajib. Wajib tegur. Dia wajib tegur. Benda-benda salah, benda-benda maksiat, wajib tegur. Nabi sebut dah kepada kita, idza man ra'a minkum munkaran, bila mu tengok benda keji, benda munkar, benda salah, falyughayyiru biyadihi, kena tegur, kena cubuh dengan tangan. Maknanya ai bi qudrati, dengan kuasamu. Mu kena halal daripada maksiat tersebut. Wa illam yastati, mu tak mampu, fa bilisani, dengan lidahmu. Dia tegur dia, dah bukan nak sekat, nak pergi tak boleh, tak ada kuasa nak lari, maka tegur nasihat dia molek. Dia fa illam yastati, mu tak mampu juga dengan nasihat, fa biqalbi, mu tegur dengan hati. Mana kata mu tak redha kapo hak dia buat maksiat kepada Allah Taala. Fa innahu adhaful iman, dan itulah yang dikatakan sebagai lemah-lemah iman. Lagu mana? Kalau tak ada nak sekat, tegur, tak ada tegur gak, sepukul kita jangan redha atas maksiat. Nabi sebut dah, man redha bil maksiati maksiatun. Siapa dia hak redha atas maksiat, maka seolah-olah dia tu suka buat maksiat juga. Sebab apa? Tak cegah, tak larang. Sebab itu kita tambah-tambah dalam kita hidup dalam komuniti, dalam masyarakat ni, bagi tegur. Dia sepatutnya lagu tu lah, tapi lo ni kadang-kadang jadi cerita lain pula. Dia mula nak akak lawyer lah ni. Tegur, kata akak lawyer. Takut selalu dia. Tapi hakikat sebenarnya, bila orang itu berpegang kepada agama, sebenarnya dia akan saling menasihati. Kenapa nasihat itu boleh bawa kepada kebaikan? Dia maknanya, kalau dah atas sebab nak nasihat, tak ada masalah kita royak cerita, kita mengupak, kita mengadu domba tadi. Mana kita sebut cerita dia supaya dia tu boleh terima nasihat kita, tak ada masalah. Kalau atas sebab nak pelagor, maka jadi dosa besar. Baik. Dan ketahuilah olehmu bahawa lidah itu sebaik-baik anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Kena ingat molek, lidah ini antara yang jadi paling besar, sebesar-besar daripada kejahatan. Pucuk dia kadang-kadang duduk di lidah. Maka lazimkan olehmu akan memeliharanya. Mana kena biasa diri kita untuk jaga lidah tu lah. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaan. Maknanya dengan lidah itu jangan bawa kepada benda-benda boleh bawa kepada kebinasaan. Guna lidah untuk kita mengelak daripada kebinasaan. Melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Di mana cara dia lagu mana? Antara cara dia toksik menyebabkan lidah ni punah, kita kena asingkan diri daripada manusia. Maknanya kena jaga dia, kita jangan duk kerek jumpa orang, kerek duk menukak. Istilah dia ni nukak dia. Orang lama duk kena kopi air test cawe ya. 45 jam. Maknanya cara ni kita sebut pada kita, lazimkan diri kita supaya asingkan diri. Bila kita tak duduk dengan orang, nak kecek dengan siapa? Nak mengupak lagu mana? Barulah tak jadi cerita, tak jadi benda tu sebagai satu ribah mengupak. Maknanya cara dia elok daripada berjumpa manusia kecuali atas kepentingan.
Jangan tapur 4-5 tahun tak tubik tu bukan dia lah. Mana kena ada juga hubungan kita dengan masyarakat kena ada, tapi atas kepentingan. Kalau berasa jumpa tu tak ada faedah, tak usah lah. Kalau jumpa tu ada sebab ada manfaat dia, maka tak ada masalah. Bersilaturahim tak ada masalah. Maknanya kalau dah boleh bawa kepada maksiat, boleh bawa kepada benda-benda tidak memberi faedah, maka elokkanlah. Baik. Dan mengekalkan diam melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Maknanya kena banyak diam. Kecuali berhajat sahaja. Ni kadang-kadang kita ni, kalau kita orang tahun lalu, pomak mana pomak pelakar. Mulut kita tu bisa. Duk kedai kopi pisau kita yang bunyi. Dia tempat kita, tempat lain tak ada, kalau kapal tak ada pomak pelakar. Noyaknya lidah tu lah. Menyebabkan kita tu kadang-kadang guna tidak ikut hajat. Sebab tu kena cakap lah. Bila berhajat, nak guna penting-penting boleh kecil. Seperti lah ke mana? Seperti belajar, nak mengaji, boleh lah. Dan mengajar dan memberi nasihat. Di mana? Begitulah. Begitu juga benda-benda lain lah. Ada kepentingan dia. Maknanya guna atas kepentingan semata-mata. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Hai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku." Satu ketika Muaz bin Jabal jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, umi tak pesan daripada aku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah akan lidahnya yang maha mulia. Tiba-tiba bila kata lagu tu, dia buat tubik lidah dia. Nabi buat tubik lidah dia, Nabi jelai lidah. Muaz tanya minta nasihat, nak minta pendapat, nak minta pesan ni. Tiba-tiba Nabi buat tubik lidah. Lagu mana? Dan bersabda Nabi kata kata, tahan olehmu atas engkau akan ini. So orang pesan apa? Mu jaga kau ni. Dia Nabi jelai lidah, Nabi kata jaga kau ni. Artinya lidah engkau kena jagalah. Dia seperti pelihara lidah aku ini. Hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Daripada sebut benda-benda yang tercela, yang dilarang Allah. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala nikmat kebinasaan, kepada segala tempat kebinasaan. Maknanya lidah ni lah boleh bawa kepada tempat-tempat binasa. Boleh bawa kepada mengumpat, boleh bawa kepada namimah atau mengandung. Maknanya lidah ni bersilat-silat gaya boleh bawa kepada kerosakan tadi kita sendiri. Maka tuan-tuan perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada malam ini kita pakat jaga lidah. Perlu kecek-kecek lah, tak perlu tak payah kecek. Sebab apa? Benda ni pun satu catatan oleh para malaikat. Kita sebut apa, tulislah dia pun. Kita mengapu, tulislah dia. Kita nak mengarut, tulis. Kita buat baik pun tulis. Di maknanya tengok, kalau benda tu buat kebaikan kepada kita, maka boleh kecek, tak ada masalah. Tapi kalau rasa benda tu boleh bawa kepada benda-benda tidak berfaedah, lebih-lebih lagi benda maksiat, maka kena sekat. Mudah-mudahan kita semua daripada kalangan orang-orang yang boleh jaga lidah, insya-Allah. Maka setakat itulah kuliah pada malam ini. Kita sambung pada masa akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.